Mahkamah Syariah ialah sebuah institusi kehakiman yang membicarakan serta menjatuhkan hukuman ke atas orang Islam bagi kesalahan sivil dan jenayah agama. Pada tahun 1948, Ordinan Mahkamah Persekutuan dan Sistem Kehakiman Persekutuan memisahkannya daripada hierarki mahkamah. Pada tahun 1952, negeri Selangor merupakan negeri yang pertama mewujudkan enakmen pentadbiran hakim syarak, kemudian diikuti oleh negeri-negeri lain. Sultan bagi setiap negeri dilantik sebagai ketua agama yang bertanggungjawab terhadap pentadbiran agama Islam. Bagi negeri yang tidak mempunyai raja, ianya dipertanggungjawabkan kepada Yang di-Pertuan Agong. Mahkamah Syariah juga ditubuhkan di setiap daerah di kebanyakan negeri untuk memudahkan lagi menjalankan pentadbiran agama Islam. Ketua bagi setiap daerah berkenaan dilantik seorang kadi daerah. Kedudukan Mahkamah Syariah. Pertama, Mahkamah Syariah berada di bawah bidang kuasa negeri-negeri. Kedua, Mahkamah Syariah hanya terhad untuk memutuskan dan membicarakan dan memutuskan kes-kes yang dikategorikan sebagai undang-undang persendirian berdasarkan jadual ke-9 senarai 2/1 sahaja. Ketiga, selepas pindaan perkara 121/1A Perlembagaan Persekutuan pada tahun 1988, Mahkamah Sivil tidak lagi mempunyai bidang kuasa terhadap Mahkamah Syariah. Dan yang keempat, perintah Mahkamah Syariah tidak boleh dibatalkan oleh Mahkamah Sivil. Struktur mahkamah di Malaysia. Terdapat dua struktur mahkamah di Malaysia, iaitu struktur mahkamah atasan dan struktur mahkamah rendah. Struktur dalam mahkamah atasan terdapat Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan, Mahkamah Tinggi Melayu dan Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak. Struktur dalam mahkamah rendah pula ialah Mahkamah Seksyen, Mahkamah Magistrik, Mahkamah bagi kanak-kanak dan Mahkamah Seksual terhadap kanak-kanak. Peringkat dan jenis mahkamah yang ditetapkan untuk mendengar perbicaraan kes adalah bergantung kepada jenis kesalahan yang dituduh dan hukuman yang ditetapkan di atas kesalahan itu. Pelantikan Ketua Hakim Syar'i. Yang pertama, pelantikan tersebut perlu dilakukan oleh di-Pertuan Agong di atas nasihat menteri setelah berunding dengan majlis. Yang kedua, syarat kelayakan untuk menjadi Ketua Hakim Syar'i. Syaratnya adalah seorang warga negara, seorang berpengalaman tidak kurang daripada 10 tahun sebelum pelantikannya memegang jawatan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah ataupun Kadi ataupun pendaftar ataupun pendakwa raya syar'i suatu negeri atau mana-mana jawatan gabungan. Seterusnya, seorang itu perlulah arif tentang hukum syarak. Dan yang terakhir, pelantikan tersebut perlu disiarkan dalam warta. Bidang kuasa Mahkamah Syariah. Bidang kuasa Mahkamah Syariah adalah sebagaimana yang diperuntukkan oleh Perlembagaan Malaysia Pindaan Perkara 121 dalam kurungan 1A Perlembagaan Persekutuan pada 1988 memberi Mahkamah Syariah bidang kuasa berasingan daripada Mahkamah Sivil, menjadikan Mahkamah Syariah bebas daripada campur tangan mahkamah biasa dan dianggap setaraf. Kuasa Mahkamah Syariah adalah di bawah enakmen negeri. Kuasa Mahkamah Syariah yang diperuntukkan oleh Perlembagaan Malaysia 1984 dengan pindaan adalah seperti berikut. Yang pertama, boleh membicara dan menghukum dengan hukuman penjara atau denda ke atas orang Islam sahaja. Yang kedua, denda tidak melebihi RM5,000. Yang ketiga, 3 tahun penjara. Yang keempat, hukuman rotan tidak melebihi daripada 6 kali sebatan. Yang terakhir, gabungan ketiga-tiganya iaitu RM5,000 denda, 3 tahun penjara dan 6 kali sebatan.
Seterusnya berkaitan bidang kuasa Mahkamah Tinggi Syariah. Ia dibahagikan kepada 4 kategori. Yang pertama ialah bidang kuasa jenayah. Mahkamah akan membicarakan segala kesalahan yang dilakukan oleh orang Islam sahaja. Pesalah akan dihukum di bawah enakmen jenayah syariah Selangor 1995 atau mereka mana-mana undang-undang bertulis lain yang berkuat kuasa menetapkan kesalahan-kesalahan terhadap rukun-rukun agama Islam dan boleh dikenakan hukuman yang sewajarnya berdasarkan kesalahan itu. Yang kedua pula ialah bidang kuasa mal, di mana setiap yang mendengar dan memutuskan semua tindakan adalah orang Islam sahaja. Oleh itu, tindakan tersebut hendaklah berhubungan dengan perkara berikut. Antaranya ialah berkaitan dengan pertunangan, perkahwinan, rujuk, penceraian, fasah nusyuz dan farak, iaitu apa-apa berkaitan dengan suami isteri, pelepasan atau tuntutan harta, nafkah orang-orang tanggungan, kesah tarafan, hadanah, pembahagian atau tuntutan harta sepencarian, wasiat atau alang semasa marad al-maut, wakaf atau nazir, pembahagian dan pewarisan harta berwasiat atau tidak berwasiat, dan akhir sekali ialah penentuan orang-orang yang berhak kepada bahagian harta pusaka seseorang si mati yang beragama Islam atau bahagian-bahagian yang kepadanya masing-masing orang itu berhak. Seterusnya, saya akan menyambung penerangan tentang bidang kuasa Mahkamah Tinggi Syariah. Mahkamah Tinggi Syariah berkuasa dalam bidang kuasa pengawasan dan semakan bagi kes Mahkamah Rendah Syariah. Hal ini bermaksud bahawa Mahkamah Tinggi Syariah boleh bertindak ke atas Mahkamah Rendah Syariah sekiranya ada keperluan, sama ada atas kehendak sendiri atau kehendak mana-mana pihak atau orang yang berkepentingan. Mereka berbidang kuasa untuk memanggil atau memeriksa mana-mana rekod atau prosiding mahkamah serta boleh memberi apa-apa arahan demi menegakkan keadilan. Yang terakhir ialah mereka mempunyai kuasa dalam bidang kuasa rayuan bagi rayuan kes daripada Mahkamah Rendah Syariah. Mahkamah Tinggi Syariah berkuasa mendengar kes-kes rayuan serta mengurangkan hukuman yang diberikan. Mereka mempunyai kuasa dalam membatalkan mana-mana sabitan hukuman dan setiap rayuan akan didengari sekurang-kurangnya 3 panel. Ahli Mahkamah Rayuan Syariah. Yang pertama, sesuatu rayuan dalam Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah didengari oleh seorang pengurusi dan 2 orang lain yang ditentukan oleh Ketua Hakim Syar'i daripada kalangan anggota panel tetap Hakim Mahkamah Rayuan Syariah yang dilantik. Yang kedua, Ketua Hakim Syar'i hendaklah menjadi pengerusi bagi tiap-tiap prosiding Mahkamah Rayuan Syariah kecuali jika rayuan itu adalah terhadap keputusan Ketua Hakim Syar'i yang telah bersidang sebagai Hakim Mahkamah Tinggi Syariah. Dan yang ketiga, keputusan sesuatu rayuan akan diputuskan mengikut keputusan majoriti. Seperti yang telah diterangkan sebentar tadi, selain daripada pengaplikasian Mahkamah Undang-Undang Sivil, Malaysia juga menggunakan Mahkamah Syariah. Hal ini disebabkan kerana perundangan di Malaysia mengamalkan sistem dualism. Maka dengan adanya bidang kuasa ini, secara dasarnya kita tidak mengalami konflik dalam menentukan kuasa, mendengar dan memutus sebarang kes. Pindaan perkara 121-1A, Perlembagaan Persekutuan telah memberikan pengasingan kuasa di antara institusi kehakiman sivil dan syariah yang sebelum ini mahkamah sivil yang bebas untuk campur tangan dalam bidang kuasa mahkamah syariah. Mahkamah syariah menjadi badan yang bebas dan eksklusif dalam menjalankan urusan penghakiman tanpa perlu skeptikal kepada campur tangan mahkamah sivil. Pengasingan bidang kuasa ini bertujuan untuk menyelesaikan konflik undang-undang di antara mahkamah sivil dan syariah. Namun, terdapat had bagi bidang kuasa mahkamah syariah dalam menyelesaikan beberapa kes. Sebagai contoh, kes khaluat yang melibatkan golongan bukan Islam tidak akan dikenakan tindakan undang-undang oleh mahkamah syariah kerana bukan di bawah bidangnya selagi pelakunya bukan beragama Islam. Selain itu, undang-undang syariah tidak digunakan apabila wujudnya penglibatan beberapa undang-undang persekutuan yang menghadkan bidang kuasa mahkamah syariah tersebut. Hal ini tertaluk kepada perkara 75 yang menjelaskan bahawa jika berlaku pertentangan antara undang-undang negeri dan persekutuan, maka undang-undang negeri itu terbatal setakat mana yang bertentangan dengan undang-undang persekutuan. Dan konsep ini sama dipraktikkan bagi mahkamah syariah di Malaysia.
Contoh bagi had pengecualian undang-undang syariah bagi beberapa perkara antaranya ialah dalam hal ehwal perwarisan harta, surat pentadbiran pesaka dan probate, yang mana akan diambil hak bidang kuasanya kepada mahkamah sivil dan bukan mahkamah syariah.